إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال وكل نعمة يغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. Allahumma syrah sudurana bil iman, lapangkanlah dada kami semua dengan keimanan ya Arhamar Rahimin. Warzuqna fahma wal ilma, rezeki kepada kami suatu ilmu yang beri kefahaman dan beri manfaat untuk kehidupan kami. Wa hasin akhlaqana wa adabana, maka perelokkanlah akhlak dan adab kami ya Arhamar Rahimin. Waghfir lana, maafkanlah kami, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hidup beristighfar. Hidup beristighfar, kita sambung bincangan. Paling utama beristighfar ini adalah pengisytiharan hadirin hidup bertuhan. Suatu pengisytiharan, pengiktirafan hidup setiap manusia itu, setiap hamba itu bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Itu dari sudut makna, bahawa dia mengisytiharkan. Sekali kita akan baca daripada buku. Nak bagi tahu bahawa setiap kali dia beristighfar itu, maka dia sedang mengisytiharkan dirinya bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Boleh? Jadi hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, pada maknanya, ringkas, pada maknanya, makna istighfar itu adalah suatu permohonan atau suatu doa daripada seorang hamba. Yakni wahwa talabul abdi min rabbih, yang mana pengisytiharan dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla daripada seorang hamba. Apa dia? Keampunan. Dia mohon maghfirah wa rahmah, kasih sayang daripada Allah. Kemudian dia mohon afwa, keampunan, kemaafan. Dia mohon keampunan, kasih sayang, kemaafan. Gitu. Keampunan, kasih sayang daripada Allah, dan afun, kemaafan. Yang hadirin disebut Allahumma inna nas'al apa ni? Allahumma innaka afuun. Maaf, kasih sayang, hapuskan kesalahan. Gitu. Afun itu kemaafan yang mengharapkan dihapuskan kesalahan. Dah sebutkan? Okey, baik. Jadi, atas sebab apa? Atas sebab dia dengan Allah Ta'ala irtakaba hazal abdi, seorang hamba itu bila mana dia melakukan suatu kesalahan, kemudian dia berdosa, melakukan kesalahan dan berbuat dosa-dosa besar. Aduh, dari sudut istighfar itu sendiri, atas mohon apa? 3 perkara, atas sebab 3 perkara. Okey tak ni? Kau saya cepat sangat? Okey Baik. Ada 2 golongan. Boleh Golongan pertama, dia adalah golongan yang mana seorang hamba Allah Ta'ala terpalinglah jahat dia. Kau salah sebut. Jahat ya Allah, tak ada benda yang dia tak buat. Jahat serba-serbi. Daripada atas kepala hujung kaki jahat belaka. Boleh? Jadi dia dapat kemaafan daripada Allah. Macam mana ni? Saat dia melaksanakan suatu kejahatan itu, dia berasa berdosa, dia berasa bersalah. Dalam buku 2, dalam buku istighfar kan, makna pada istighfar itu ada suatu keinsafan. Betul tak ni? Untuk menyatakan kemaafan, untuk menyatakan kecintaan. Baik, seorang hamba Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kul, katakanlah Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Ya ibadiyallazi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba Allah. Lihat,
Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, sekian daripada hamba-Ku yang mana mereka ini melampau dalam kehidupan dia, melampau dari sudut berdosa, bermaksiat dan segalanya. La taqnutu min rahmatillah, kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kamu jangan berputus asa, kamu jangan putuskan daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Hadirin, nampak tak? Allah menyeru kepada hamba-hambanya dalam keadaan kemaksiatan, dirinya terpaling, jahat sangat. Namun saat dia melakukan itu, dia masih ada rasa percaya bahawa dia telah berbuat sesuatu kesalahan. Cuma dia tak ada pedoman, dia tak ada hidayah. Macam mana nak kembali kepada Allah? Dia tak reti nak macam mana ya? Ada tak saya pernah cerita sepasang budak muda yang bila diajak untuk istighfar, dia tak boleh sebut. Dia tak tahu nak sebut istighfar itu apa. Sehingga saya ulang 3 kali dan ajak dia. Saya kata kepada pasangan ini, boleh tak istighfar sama-sama? Boleh. Ikut saya. Saya pun sebut. Sahabat lain pun sebut sekali. Astaghfirullahalazim. Dia kata apa? Pasangan ini, oh itu ke istighfar. Ajak supaya awak buat salah, tahu tak? Ditangkaplah. Kerana ditangkap berdua-duaan. Awak tahu tak buat benda ni salah? Tahu. Boleh tak istighfar? Senyap. Bila kita lafaz istighfar, astaghfirullahalazim, oh itu ke istighfar. Hadirin, nak bagi tahu bahawa nak istighfar pun tak ada dalam dirinya. Apa itu lafaz istighfar? Apa dia? Saya pernah sebut tak antara perbuatan berdosa dengan rasa dengan tempat berhantu, mana lebih takut? Dah sebut kan? Kau tak ingat dah ni? Kau macam saya baru pertama kali sampai pagi ni. Okey kan? Antara perbuatan berdosa dengan tempat berhantu, takut yang mana? Alhamdulillah, Allah SWT najaya ni, Masya Allah. Kut ada dalam kurungan senyap-senyap tempat berhantu. Risau juga seria. Perbuatan berdosa, dia berkaitan dengan siapa? Berkait langsung dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tempat berhantu, takut yang mana? Jadi nak cerita, tak apalah, tu jawab sendirilah. Saya nak bagi tahu apa? Ada kelompok manusia yang duduk dalam keangkuhan, yang duduk dalam kesombongan, mungkin kerana pangkat, mungkin kerana harta dan pelbagai. Ada orang yang biasa-biasa, tapi dia juga duduk dalam keingkaran. Orang yang angkuh, yang sombong, yang apa, dalam keadaan dia itu berbuat dosa, ambil orang yang sama letak dalam bilik jenazah. Dia akan rasa, ambil orang yang sama pergi letak kat section 21. Tahu kan? Dia rasa sekarang dia takut itu, sedangkan dia berbuat dosa. Adakah dia tidak berasa takut dengan perbuatan berdosa itu? Dengan dia diletakkan di tempat yang dia berasa, tak boleh main-main kat kubur ni. Tak boleh main-main ni dalam bilik jenazah. Tak boleh main-main ni dalam van jenazah yang ada keranda tu lagi. Dia akan berasa, maka berganda dirinya berdosa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Pertama, atas perbuatan dia yang berdosa itu mutlak. Kemudian takut pula pada sesuatu. Syirik kata? Syirik, perbuatan yang amat zalim, yang besar kesalahan. Sebab itu seorang hamba yang mengakui kesilapan dia dengan Allah Ta'ala kerana berdosa, kerana berbuat salah dan dosa-dosa besar, maka Allah bagi tahu, kul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghapuskan, memaafkan seluruh daripada dosa-dosa kamu keseluruhan.
Boleh tak ni? Ya Allah. Penyayang tak Allah? Ya Allah. Jahat tu ya Allah. Habis kita ni banyak salah ke banyak? Macam mana ni? Kita banyak tersalah ke terlupa? Kita antara perkara yang tersalah, terlupa dengan lalai, mana yang banyak kita ni? Ya Allah, ya Allah. Saya tak nak jawab yang ni. Hadirin saya lontarkan. Sebab kita ada dengan pengalaman kehidupan. Kita pernah lalu tak zaman terjahil kita. Allahu Akbar. Tapi Allah bagi tahu apa? Kita padanya diberi peluang kepada kita adalah kemaafan, rahmat, kasih sayang dan dihapuskan kesalahan. Afwan itu dimaaf dan dihapuskan kesalahan. Allah bagi tahu apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Taala Maha memaafkan atas semua kesalahan-kesalahan kita. Boleh tak ni? Dalam perbuatan dia itu, dia mengakui dianya bertuhankan Allah, tapi dia membuat jahat dengan sikap dan perangai kerana kejahilan. Apabila kerana dia tidak putuskan, yang mana pernah saya sebut di sini, seseorang yang ada dalam keadaan itu tak tahu macam mana dia nak kembali kepada Allah Ta'ala. Contoh, ketua gangster ke siapa-siapa ke jahat tunggu dia bela kucing. Okey tak? Oh, dia punya jahat dah tapi bela kucing. Kucing dia mati, sedih ke tak? Maka dengan saat dia sedih itu terkeluar daripada mulutnya, ya Allah, kucing aku mati. Allah selamatkan dia. Keluar kau daripada kejahilan itu. Duduklah dengan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Boleh tak ni? Golongan yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Sama ada engkau bermohon dia meminta maaf ataupun engkau Muhammad meminta maaf bagi pihak dirinya, walaupun diulang-ulang minta maafkanlah dia, maafkanlah mereka diulang sampai 70 kali berulang-ulang minta maaf ke atas kelompok ini, Allah pun mengisytiharkan falan yaghfirallahu jam'ahu lahum. Allah sesekali tidak akan memaafkan. Ada golongan kemaksiatan dia dahsyat, dia boleh dimaafkan Allah Ta'ala. Ada golongan yang mana dia duduk dalam keadaan waras, akalnya sehat dia semua sekali, tapi dia tidak dimaafkan Allah Ta'ala. Siapa? Mereka ialah zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Mereka ini adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kelompok mana? Kelompok munafik. Dia tahu dia hidup bertuhan, dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia engkar mutlak. Apa yang ada daripada firman Allah Ta'ala, tak boleh ni, tak sesuai untuk pakai pada zaman sekarang ni. Apa-apa daripada firman Allah Ta'ala, apa-apa daripada Rasulullah, dia lawan, dia tentang habis dan cari jalan macam mana nak ubah dan menarik manusia supaya sama sesat dengan dia. Kelompok munafik, Allah bagi tahu bahawa dia dengan dia tahu dianya Islam, tapi dia tidak beriman. Secara mutlak dia buat kemungkaran pula dengan mengajak manusia supaya sama-sama sesat dengan dia. Maka kelompok ini, walaupun Rasul berulang meminta maaf ke atas dia, dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa? Kelompok munafik. Wallahu la yahdi qaumuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah ke atas orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini munafik. Boleh hadirin? Ada dua keadaan. Maka saat berada dalam keadaan kita ini, yang mana? Golongan pertama ke golongan kedua? Duduk letak kita ni ya Allah. Kita ni ya Allah. Sebab itu bila lafaz pada lafaz astaghfirullahalazim adalah suatu hadirin sedang mengisytiharkan diri hidup bertuhan kepada Allah Ta'ala. Dalam ketaatan ini adanya suatu perkara yang menyebabkan kita tersalah, tersilap. Ke apa sekalipun ada benda yang Allah khususkan ke atas kita atas sebab lupa, tersalah dan dipaksa dalam urusan agama, ini ada keistimewaan, dimaafkan. Baik, kerana itu pada lafaz istighfar itu sendiri
Padanya ada apa? Tak ingat dah. Muka surat berapa yang itu? Dalam buku. Tak ada. Jom kita tengok pada lafaz kan. Pada lafaz dia adalah muka surat yang dia tulis, yang adanya adanya keinsafan, kemaafan, kasih sayang, adanya kecintaan, keimanan. Dengan lafaz istighfar itu Allah permudahkan, dan pada istighfar itu dia Allah Ta'ala mengekalkan padanya suatu nikmat, dan adanya istighfar itu suatu kita diselesaikan penyelesaian sesuatu. Pastinya pada istighfar itu adanya suatu keupayaan, dan pada istighfar itu adanya suatu keluasan rezeki. Pada istighfar itu, dan pada istighfar itu juga adalah suatu pengiktirafan pada Allah yang Maha Pengampun. Pada istighfar itu adalah lafaz padanya suatu kekayaan, diluaskan rezeki. Lafaz paling mudah astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini antara. Ya. Lafaz istighfar adalah lafaz yang mempunyai rasa. Maksudnya masa melafazkan astaghfirullahalazim, kita ada suatu sesal. Kita berasa insaf, astaghfirullahalazim, berasa insaf, berasa kesal dengan setiap kesalahan. Lafaz astaghfirullahalazim mengharapkan suatu kemaafan. Seperti mana dah sebut ni, imam bagi salam, dia pun lafaz astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa? Kerana mohon kemaafan atas ketidaksempurnaan. Takut dalam solat kita ada sesuatu dari sudut rasa hati, ada terleka seketika, itu mohon maaf. Baik. Kemudian kita menyeru Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya yang maha menerima taubat. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Kita menyeru mohon kemaafan, mohon keampunan, mohon kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dengan menyatakan bahawa Allah itu maha menerima taubat. Seperti mana golongan yang pertama, dalam keadaan dia itu sungguh engkar, namun pada Allah Ta'ala itu amat menerima taubat hamba-hamba yang benar kembali kepadanya. Dengan keadaan dia memang bertaubat. Sungguh-sungguhlah bertaubat itu. Sungguh-sungguh. Taubat yang mengisytiharkan, yang mengakui. Bila mana Allah Ta'ala bagi tahu, kalau sambung daripada surah Zumar itu, wa anibu, kamu ikutilah ila rabbikum, petunjuk daripada Allah Ta'ala melalui apa? Dengan jalan bertaubat. Wa aslimu, kamu kena berserah diri kepada Allah. Sebab orang yang ada dalam kejahatan yang melampau, dia benda tu dah melekat. Dia melekat, dah jadi tabiat. Maka saat itu kalau dia tak serah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia mudah terbalik mudah terikut semula dengan perangai asal. Perangai dia dah, maksud dia engkar itu. Saya dalam setiap tahun memang akan jumpa sahabat-sahabat. Kumpul biasa awal tahun. Tahun ni, puasa tahun ni jumpa 2 hari lepas. Salah seorang, ada bukan ahli, kawan baru, sahabat datang duduk sebelah. Dia kata apa? Saya takut nanti saya takut mati tergolek seorang-seorang. Tak ada siapa tahu. Dia melalui satu fasa yang disebut mula-mula tadi. Dia melalui fasa kehidupan hingga ke hari ini dia keseorangan. Dia duduk, tidur dekat surau, tidur dekat masjid mana-mana. Dibuang oleh keluarga, dibuang oleh anak, dibuang oleh isteri. Dia pernah melalui satu zaman yang keadaannya subhanallah. Duduk kat sebelah. Saya jelaskan perkara ini kerana dengan sahabat-sahabat yang lain. Duduk. Sampai sini, dia ada satu sepupu dia. Sekarang ni ada sepupu dia seorang, satu-satunya sepupu yang boleh menerima dirinya setelah kematian ayah kepada sepupu tu. Ayah kepada sepupu tu dah mengisytiharkan, kau selagi aku hidup, kau jangan datang rumah aku.
Ayah pada sepupu meninggal, barulah sepupu dia dengan rasa belas kasihan tumpangkan dia untuk duduk. Duduk sebelah bercerita. Tapi saya tak minta dia bercerita banyak tentang kehidupan, tapi cuma saya bacakan ayat tadi. Jangan putuskan diri kamu dengan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Manusia bukan untuk menghukum kamu. Zaman kamu dah lalu, sekarang balik kepada Allah. Hadirin, ya Allah. Sebab itu kembali Allah Ta'ala kepada Allah ni kena serah diri bulat-bulat. Maksudnya daripada kita pongah kita, kena serah diri. Minta, ya Allah tolonglah aku ni dah nak minta, aku marah. Nak cerita pongahnya dia. Tu tak ni? Minta, ya Allah janganlah sampai terlalu melampau aku dalam kemarahan diri, sebab kemurkaan kau lebih dahsyat. Kena bagi tahu begitu. Kalau kita dah terlalu engkar sebelum ini, serah diri, kena istihar. Tolonglah ya Allah, lembutkanlah hati aku, elokkanlah perangai aku, elokkanlah adab aku ya Allah. Wa ahsin akhlaqi wa adabi. Hadis. Kena begitu. Samalah kita ni hadir di semua sekali ada ni pun. Kita dalam keelokan diri sekarang, dalam keadaan diri sekarang, minta lagi kepada Allah Taala, tolonglah ya Allah. Aku merayu ya Allah di akhir Ramadan ini, tolonglah. Keadaan diriku ini ya Allah berasa macam dah taat, namun keadaan tertentu ada sesuatu yang menyebabkan ada lagi kita pantang terselis pantang sikit je, cepat nak merajuk. Ya Allah tolonglah ya Allah, janganlah aku menjadi orang cepat merajuk. Minta akhlak makin baik. Syarat kena serah diri kepada Allah Taala bulat-bulat. Bila manusia kan, dia kata aku ni dah langgar dinding banyak kali. Itu istilah kan. Maksudnya dia pergi dengan kehidupan dia. Masya Allah, tabarakallah. Saya letak kepada sahabat kat sebelah tu pada malam itu, saya tanya, apakah yang menghalang kamu daripada senyum? Hadirin semua sekali, apa yang menghalang kali semua sekali daripada untuk senyum? Saya pun tanya pada dia, dah tanya pada semua sekali. Hadirin, ada masalah tak dengan Federal Highway? Apa masalah dengan Federal Highway? Jam apa semua sekali. Selama 10 tahun duduk kat Shah Alam ni, Federal Highway tu rupa macam mana? Begitulah rupa dia nya. Memang hari-hari jam. Tu tak ni? Tapi penghuni ataupun pengguna jalan itu turut jam crime sekali ke? Siapa boleh ubah apa yang berlaku dekat Federal Highway? Paling-paling tol tak ada, bagi teruk jam. Tu tak ni? Hari-hari masuk pada highway, lepas tu meratip dan melafaz pada lidah. Oi, Federal Highway, jam. Jam crime lah. Boleh nak ubah apa-apa? Tak boleh. Adakah apa salahkah kalau masuk dalam itu dalam keadaan kita Allah rezekikan ketenangan? Ada masalah tak dekat Federal Highway tu nanti? Allah rezeki kita masuk dalam jalan itu nak pergi kerja, tapi Allah rezekikan ketenangan. Jam lah macam mana, boleh senyum ke tak? Betul tak ni? Habis duduk mengaku, duduk maki, duduk marah orang tu, kenapa? Kita tak tenangnya. Betul tak ni? Sebab apa? Ada kesalahan-kesalahan, ada perkara-perkara yang sebenarnya kita dengan Allah Ta'ala tak lepas. Maksudnya kita selama ini hidup stres, hidup serabut apa semua, bukan kerana manusia, tapi kerana kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ada benda yang kita tak selesai. Maka jalan istighfar adalah jalan yang membantu, yang amat hebat untuk mendatangkan ketenangan ke atas diri kita. Pengisytiharan hidup bertuhan kepada Allah dan suatu kecintaan. Ngakulah, ya Allah salah ni, ya Allah tolonglah. Selepas Allah mengizinkan, merezekikan kepada kita kemaafan dirinya, maka lihatlah bagaimana Allah menurunkan ke dalam hati orang-orang beriman itu ketenangan. Jadi apa-apa isu keadaan sekalipun, dia Allah rezekikan tenang, dia akan berhadapan kehidupan itu dengan sebaik mungkin. Gitu. Maka istighfarlah satu jalan yang paling utama, bukan terkejut, bukan melatah. Marah dekat anak, astagfirullahalazim, apa ni? Tapi tak ada rasa pun lafaz istighfar, tak ada insaf pun hak melafazkan itu. Tak jadilah, tak memberi kesan. Okey tuan ni.
Okey. Masya-Allah. Bukan marah ni, cuma nak kita tahu ya Allah. Sebab supaya istighfar ni ya Allah, ya dia satu perkara yang kita memang mengharapkan sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla, itu hak paling utama tu. Ya. Bahawa ni lafaz tu lafaz yang mendatangkan rasa yang kita memang akui kesilapan, kesalahan kita, dan mohon kemaafan itu agar diri kita dengan Allah makin erat kecintaan, makin kuat rasa itu, sehingga kita dapatkan sesuatu yang paling istimewa bila lafaz saja dengan lafaz astagfirullahalazim itu sekali lafaz je, ya Allah, terus Allah mendatangkan rasa. Kenapa? Bila rasa yang kita letak pada sesuatu dengan penuh kasih sayang, kita akan menghargai dengan sebaik mungkin. Betul kan? Ni bekas tisu ni, wabak saya hempah kat sini. Marah tak orang Putrajaya? Marah apa benda, kita ni punyalah apa pun. Pada bekas tisu je kot. Oh, dia letak di tempat yang baik, maka dia menghargai. Betul tak ni? Maka hadirin diri ini, kenapa nak rosakkan? Allah jadi dengan sebaik mungkin. Betul tak ni? Tapi berapa ramai manusia yang merosakkan pada dirinya. Maka keadaan inilah yang membawa kita, bila datangnya suatu keadaan yang berserah diri bulat kepada Allah Ta'ala, maka diri ini saat Allah rezekikan suatu kemaafan, maka inilah kemuliaan diri seorang anak Adam. Boleh ha? Baik, satu lagi. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, istighfar yang kelima. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang hidup, yang maha hidup, yang berdiri dengan dirinya sendiri, yang mana kita ini banyak tidur. Betul tak ni? Kita banyak tidur, kita banyak leka, banyak begitu dan begini. Betul tak ni? Umur kita 60 tahun, berapa banyak yang kita habiskan masa untuk tidur? Berapa banyak masa yang kita habiskan untuk berjalan? Berapa banyak masa yang kita hidup bertuhan? Benar-benar ada penghayatan. Maka saat kita melafazkan astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka pengistighfaran itu berlaku kerana kita banyak kelalaian. Betul tak ni? Waghfir lana, maafkanlah kami semua, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Dengan apa saja usaha yang kami lakukan ya Allah untuk menyatakan kecintaan ini, maka bantulah kami ya Allah, tolonglah kami agar duduk senantiasa hidup bertuhankan Engkau ya Rabbul Alamin, hidup yang sentiasa mengharapkan kemaafan, hidup yang sentiasa mengharapkan keampunan. Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan ini, maka berilah kami suatu peluang untuk menikmati bagaimana rupa dan rasa Lailatul Qadar itu sendiri. Bagaimana rupa dan rasa, bagaimana kami mendapat kasih sayang daripada-Mu ya Arhamar Rahimin. Waghfir lana, lagi sekali kami mohon maaf daripada-Mu ya Allah, wa ala walidina, khususnya ke atas kedua ibu bapa kami, wali jami'il muslimina wal muslimat, setiap daripada mereka yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan, wala usratana, dan setiap daripada ahli keluarga kami, azwajana, juga pasangan hidup kami, auladana, dan anak-anak kami. Waghfir lana, maafkanlah kami semua ya Allah, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lain kali ada masa kita habis dalam buku ni. Okay, barakallahu fiik.